Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Begitulah lidah pemimpin PAS. Doakan laknat rakan seagama pun tergamak. Oleh Zulkarnain Abidin Al-Abyadhi. Dipetik daripada Harapan Daily. Sebelum ini, seorang ahli parlimen PAS menyebut 3 pemimpin DAP sepupu kepada seorang bekas Perdana Menteri negara jiran. Tidak lama selepas itu, seorang lagi adun PAS Perak pula menyebut seorang menteri wanita DAP anak kepada seorang hartawan Cina. Kemarin dalam parlimen, seorang ahli parlimen PAS menyebut Perdana Menteri negara ini yang masih hidup dengan sebutan arwah. Ini satu perbuatan biadab yang sudah melampau. Perkara yang memfitnah jadi kebiasaan. Kini perbuatan yang agak melampau dan kurang ajar biadab pula kini menjadi permulaan atau ikutan baru pula. Budaya baru pula apabila menyebut Perdana Menteri negara kita Malaysia Anwar Ibrahim masih hidup, sihat dan kuat berusaha membangunkan semula Malaysia ini yang rosak gara-gara langkah syaitan dulu, langkah syaitan dulu, disebutlah pula sebagai arwah. Pada pendapat anda, perbuatan itu layak atau tidak untuk seorang ahli parlimen PAS? 10 tahun dulu, ada pemimpin PAS menyebut kami yang keluar parti itu dengan sebutan orang keluar agama. Bahkan ada pemimpin PAS yang menyebut orang yang tidak sealiran dengan parti itu, yaitu parti PAS, dengan sebutan tupai dan kera. Jadi, kita usahlah pelik sangat dengan lidah pemimpin PAS ini. Adalah sangat dengan semua sebutan di atas. Sedangkan mendoa laknatkan rakan seagama pun mereka tergamak, kata beliau. Apa pendapat anda untuk isu kali ini? Satu lagi isu sebelum itu ialah pengkhianat agama, kata Ustadz kontroversi ini selepas terpaksa tutup pusat tahfiz. Mudah saja menyebut sebagai pusat pengkhianat agama. Penceramah kontroversi yang pernah menunjukkan jari tengah dengan tangan kanan dan kiri semasa memberi kuliah dalam masjid meninggalkan tanda pagar pengkhianat agama di Facebook hari ini. Semalam dalam ceramah yang dimuat naik dalam akaun media sosialnya, Ahmad Husyam Muhammad Bedruddin, 35 tahun, memberitahu pusat tahfiz di bawah kendaliannya terpaksa ditutup. Penutupan itu, kata anak kepada bekas mufti Kedah, Datuk Paduka Sheikh Muhammad Badruddin, berkenan akibat sabotaj pihak tertentu. Ahmad Hussam yang pernah menghadiri mesyuarat PAS kawasan Jerlun berkata, sekumpulan aktivis politik sebelum ini telah membuat laporan polis terhadap premis berkenan sehinggakan akaun bank yang diguna pakai bagi membiayai pusat pengajian itu dibekukan. Saya rasa mahaz tahfiz ini tak lama, sebulan 2 lagi saya akan tutup operasi sepenuhnya sebab ada macam-macam masalah, katanya. Macam-macam orang kacau, orang tak puas hati, nak duit kami mereka buat laporan polis, katanya. Nak duit anak yatim, nak duit pelajar tahfiz, pergi buat laporan polis. Lepas tu, akaun kami sekarang kena beku, tak boleh guna duit dalam akaun, katanya. Jadi, saya fikir sudah sampai masa dan ketika untuk saya tutup sekolah. Saya pun sudah letih, katanya, yang juga pernah dikecam kerana menggunakan kisah orang asli sebagai bahan jenaka dalam ceramahnya. Susulan tidak tahan dengan gangguan daripada kumpulan tertentu, Ahmad Hussam berkata pihaknya terpaksa membuat laporan kepada SPRM. Bahkan jelasnya, penceramah bersuara lantang itu terpaksa menjual tanah dan membuat pembiayaan semula kediaman bagi membiayai kos operasi termasuk membayar gaji kaki tangan.
Tambahnya, pusat tahfiz di Aloseta terpaksa ditutup selepas 2 minggu kerana tidak mampu membayar bil elektrik yang dipotong susulan pembekuan akaun. Tetapi ada netizen kata, kenapa pula nak salahkan penderhaka agama? Beliau kata, kalau dah susah sangat, apa kata kalau buat pungutan jihad, pungutan derma seperti pungutan membayar saman fitnah. Kenapa saman fitnah yang berjumlah hampir 1 juta boleh dibuat? Kenapa pula pusat tahfiz yang hampir ditutup, yang membela anak-anak yatim dan mengajar agama ini tak boleh dibela, dibantu? Apa kata kalau PAS buat satu surat edaran buat pungutan, takkanlah ini pula tak boleh dibuat, kan? Apa pendapat kamu? Sekian dulu. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi rahasia besar terbongkar. Rahasia dan strategik Perikatan Nasional terbongkar. Macam-macamlah cara Perikatan Nasional nak jatuhkan kerajaan ini. Dulu nak menumbangkan kerajaan ini, kononnya mereka menuduh, mereka mendakwa mereka sudah ada bilangan nombor yang cukup. Kononnya ada berpuluh-puluh ahli parlimen Barisan Nasional nak menyokong mereka membentuk kerajaan. Ada lagi mereka kata bulan 10, bulan 11, bulan 8, bulan 12 dan sebagainya. Mereka kata kerajaan Anwar tumbang. Dan ada juga penyokong yang sanggup membuat janji. Kononnya akan melakukan sesuatu kalau kerajaan Anwar ini bertahan selama 6 bulan. Nampaknya apa yang beliau janjikan tidak terlaksana. Kerana kerajaan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani ini sudah bertahan lebih 2 tahun. Kali ini, satu lagi pendedahan terbongkar. Titah Agung tentang fitnah bukan tajuk favorit pembangkang. Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, Khalid Samad berkata, titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim tentang budaya fitnah yang semakin membimbangkan bukanlah tajuk favorit pembangkang. Beliau berkata, ini kerana politik PAS diketahui memang suka menimbulkan persepsi negatif dan menabur fitnah. Titah diraja menyentuh soal budaya fitnah, adu domba, serta menegaskan soal perpaduan yang mana semua ini bukan tajuk favorit pembangkang. Saudara, ini kerana bagi mereka itulah mainan politik mereka, iaitu nak menimbulkan satu persepsi negatif dengan menabur fitnah dan kenyataan-kenyataan tak begitu tepat. Katanya dalam bual bicara di Facebook Jom Channel bertajuk Lepas Fitnah, Fasabilillah diikuti bodoh Fasabilillah. Khalid berkata, beliau berharap PAS boleh mengambil berat apa yang dititahkan oleh Agong dengan tidak hanya mempolitikkan sesuatu isu dan tidak menabur fitnah serta mengadu domba. Saya harap PAS ambil berat apa yang dinyatakan dan ditegur oleh Agong. Jangan nak gunakan isu-isu untuk dipolitikkan sahaja, katanya. Bila Agong dah nasihat jaga akhlak dalam berpolitik, jangan menabur fitnah, jangan adu domba, jaga perpaduan negara dan sebagainya. Kita harap PAS ambil berat, ujarnya lagi. PAS sering dilabel dengan parti fitnah kerana parti itu mempunyai banyak rekod pemimpinnya kalah saman fitnah. Terbaru dalam kes membabitkan ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad yang disaman sehingga mencecah hampir 1 juta ringgit kerana memfitnah. Saudara-saudara sekalian, semalam saja seorang pendakwa telah memberi nasihat supaya jangan membantu pemfitnah kerana dikuatiri apabila pemfitnah itu dibantu untuk membayar saman fitnah,
nanti beliau tidak akan serik dan berpotensi mengulang dan mengulang dan mengulang lagi. Dikhawatiri ianya akan jadi habit, tabiat dan menjadi ketagihan pula. Biasalah perkara yang jahat ini sangat mudah untuk menjadi budaya dan ketagihan. Kalau dah tak mampu menumbangkan orang, kalau dah tak mampu mencari kelemahan orang, apalagi carilah bahan fitnah pula. Nah, tetapi mereka harus sedar, memfitnah itu dosanya jauh lebih besar, sama besarnya dengan membunuh. Jadi, bila pemimpinnya suka memfitnah, agak-agak penyokongnya bagaimana? Jangan lupa, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari-lari. Apa yang dibuat oleh pemimpinnya mungkin akan dilakukan juga oleh para penyokongnya. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Bye-bye.